PDRM sudah ambil keterangan pemilik KK Mart. MPBP batal lesen operasi syarikat Xin Jianchang Sdn Bhd. Perdana Menteri beritahu isu stokin perlu disiasat, namun jangan keterlaluan dalam menghukum. Pasti jadi perhatian isu gaji dan kebajikan guru-guru. Cadangan Agong jadi Pesuruhjaya PDRM sebabkan baginda dipertanggungjawab atas kesalahan. Fadilah maklum perbincangan peruntukan ahli pembangkang dibuat dalam masa terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 21 Mac 2024 bersamaan 10 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan pengasas dan juga pengerusi eksekutif kumpulan KK Mart, Datuk Seri KK Chai antara 8 individu yang telah dipanggil dan selesai diambil keterangan bagi membantu siasatan kes penjualan stokin tertera kalimah Allah yang mencetuskan ketegangan di negara ini. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman memaklumkan keterangan kesemua individu berkenaan diambil kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam. Katanya setakat ini sebanyak 80 laporan telah diterima Bukit Aman berhubung kes itu di seluruh negara. Siasatan masih di peringkat awal dan pihak unit siasatan jenayah terkelas USJT akan mengenal pasti proses perolehan dan lain-lain yang bersangkutan bagi mengenal pasti pelaku-pelaku yang terlibat di sebalik insiden itu. Tambahnya lagi, siasatan dilakukan secara menyeluruh oleh polis ke atas fakta isu kes penjualan stokin tertulis kalimah Allah di kedai Serberneka KK Mart Sunway Pyramid. Semalam yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim murka serta menzahirkan perasaan duka cita berhubung isu penjualan stokin yang tertera kalimah Allah di rangkaian kedai Serberneka. Dalam perkembangan sama, Majlis Perbandaran Batu Pahat MPBP membatalkan lesen operasi syarikat Xin Jianchang Sdn Bhd iaitu kilang yang dikaitkan dengan penjualan stokin yang mengandungi kalimah Allah. Menerusi kenyataan di laman Facebook, MPBP berkata beliau telah menyerahkan notis pembatalan lesen berkenaan kepada pengarah urusan syarikat terbabit Xin Jianchang Soh Hui San. Jelas MPBP, kilang itu telah diserahkan notis di bawah Undang-Undang Kecil, Perlesenan Perdagangan, Perniagaan dan Perindustrian MPBP 2016. Sebelum ini, pengurusan Xin Jianchang mengumumkan bahawa operasi mereka ditutup sehingga Ahad ini untuk memastikan keselamatan kaki tangannya. Syarikat terbabit telah mengunci pintunya dan turut mempamerkan sepanduk di pintu pagar kilang mereka untuk menyatakan kekesalan atas kejadian itu dan berjanji untuk mengekalkan komitmennya untuk memelihara sensitiviti masyarakat berbilang agama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kontroversi membabitkan isu stokin yang tertera kalimah Allah baru-baru ini perlu disiasat dan diambil tindakan mengikut garis undang-undang. Bagaimanapun tegasnya, hukuman itu tidak seharusnya keterlaluan selain berharap agar ia dapat ditamatkan dengan segera. Beliau berkata demikian pada majlis berbuka puasa bersama petugas media di Putrajaya. Mengenai ahli politik dalam kerajaan yang dilihat bertikam lidah mengenai perkara itu, beliau berkata kerajaan adalah demokratik dan percaya kepada kebebasan untuk bersuara secara kritis. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh antara yang lantang menggesa KK Mart diboikot meskipun selepas ditegur 3 Menteri Kabinet. Namun, DAP turut menyuarakan rasa tidak setuju dengan pendirian sayap UMNO itu.
Pihak berkuasa dilaporkan memberi perhatian kepada rangkaian tadika dan sekolah PAS berhubung pertikaian gaji yang didakwa melibatkan guru-gurunya. Memo dari Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM menjelaskan semua cawangan pejabat itu telah ditugaskan untuk memeriksa Pusat Asuhan Tunas Islam PASTI serta Sekolah Rendah Teras Islam Sriti dan Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam SMITI. Langkah itu dikatakan dibuat bagi menentukan status pekerjaan guru dan kaki tangan di institusi pendidikan yang dipayungi PAS atau lebih khusus sayap pemuda parti itu. Institut-institut terbabit tidak didaftarkan secara sah sebagai sekolah, taman asuhan kanak-kanak atau tadika. Memo JTKSM menyatakan arahan pemeriksaan dibuat berdasarkan mesyuarat Kabinet pada 8 Mac lalu apabila guru dan kaki tangan PASTI, Sriti dan SMITI didakwa dibayar gaji di bawah garis minimum. Dokumen tersebut dikongsi secara meluas di media sosial semalam oleh akaun media sosial yang bernama Hak Pasti. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim menemplak cadangan peranan yang di-Pertuan Agong sebagai Pesuruhjaya yang di-Pertua Kehormat PDRM yang boleh menyebabkan Seri Paduka dipertanggungjawabkan atas kesalahan pasukan itu pada masa hadapan. Jika kerajaan pada masa depan meratifikasi Statute Rome, Hassam secara hipotesis berkata, Seri Paduka akan dipertanggungjawabkan atas kesalahan seperti genosid dan kekerasan polis. Katanya, baginda juga terdedah kepada pendakwaan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Beliau juga menggesa kerajaan untuk mengambil kira kebimbangan sedemikian. Kemarin, bacaan kali pertama pindaan Akta Polis 1967 dibentang di Dewan Rakyat oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syamsul Anwar Nasarah, manakala bacaan kali kedua dan ketiga dijadual dibuat pada mesyuarat kali ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof akan mengadakan perbincangan dengan wakil pembangkang berhubung permohonan peruntukan di kawasan masing-masing dalam masa terdekat. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, hasil perbincangan itu akan dibawa ke mesyuarat Kabinet pada minggu hadapan. Fadilah berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung pertemuannya dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ketua WIP Pembangkang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kianti di pejabatnya pada Selasa. Beliau berkata pertemuan yang berlangsung itu akan membincangkan mengenai pelbagai perkara termasuklah isu berkaitan peruntukan. Ahad lepas, media melaporkan Hamzah serta wakil parti pembangkang telah meminta perbincangan berkaitan isu peruntukan ditangguhkan ke minggu hadapan. Pada titah diraja bersempena dengan istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah Persekutuan 2024 di Istana Negara pada Selasa yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan harapan agar perhatian dan peruntukan dibahagikan secara saksama kepada semua bandar di 13 negeri di seluruh Malaysia. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.